A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surah Yasin ayat yang ke-12 yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang telah menulis semua yang mereka amalkan dan apa yang mereka tinggalkan, wa asarahum, dan apa yang kesan-kesan yang mereka tinggalkan, wa kulla syai'in, dan setiap sesuatu itu tersimpan, termaktub dalam kitab yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Surah Yasin ayat ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz adalah seorang ilmuwan yang telah pun meninggalkan kita. Akan tetapi ilmu-ilmu kuliah-kuliah agama yang beliau tinggalkan masih ada bersama kita. Mungkin masih kita amalkan sehingga kini, dan kalau nak tonton juga masih ada di YouTube. Saya teringat dulu-dulu saya biasa menonton program Forum Ehwal Islam ya, di RTM1 setiap Khamis malam Jumaat. Di mana kadang-kadang Ustaz Abu Hasan juga menjadi ahli panel. Dan beliau juga, tak silap saya, ada juga program lain di ketika itu dipanggil channel RTM1. Beliau juga ada banyak video-video yang boleh kita lihat di YouTube. Jadi, beliau ada banyak wa'asarahu, ada banyak kesan peninggalan yang insya-Allah menjadi sesuatu amal soleh yang diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Akan tetapi dalam banyak-banyak video itu, ada satu video yang saya rasa perlu saya beri perhatian dan perlu saya ulas. Ya, kerana video itu beliau menerangkan tentang bid'ah dan neraka, dan saya lihat banyak orang yang berhujah, yang mengamalkan bid'ah hasanah berdasarkan video itu. Jadi saya bimbang video ini menjadi satu peninggalan yang tidak baik bagi beliau. Maka sebab itulah saya membuat video ini supaya saya dapat membersihkan, dapat membetulkan apa-apa kesalahan atau apa-apa kekeliruan daripada video itu. Ya, apa yang saya masukkan sebagai salah, apa yang saya masukkan sebagai keliru, tak apa, nanti tunggu kita tonton terlebih dahulu ya. Okey, video Ustaz Abu Hasan yang saya masukkan ada saya bagi di ruang pautan di bawah. Sila tonton terlebih dahulu sebelum menonton video saya ini. Baik, kita mulakan. Pertama sekali, beliau memulakan dengan majlis tahlil dan sampai atau tidaknya pahala. Yang ini saya rasa tak perlu kupas sebab dah banyak sangat perbincangan tentangnya, dan saya tak apa, kita move forward. Kedua, beliau masuk tentang hadis larangan bid'ah, dan beliau berkata hadis tersebut adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaihi. Ini adalah satu kesilapan, dan saya yakin mungkin sekadar technical error sebab hadis yang beliau bacakan itu tidak terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Ada dalam Sahih Muslim tapi dengan lafaz yang lebih ringkas. Adapun lafaz yang beliau baca itu ada dalam Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud, dan juga merupakan hadis yang ke-28 daripada hadis 40 Imam Nawawi ya. Mari kita baca teks penuh hadis itu sebab ia penting dan ada kaitan dengan keseluruhan video yang saya nak buat ni ya. Ada kaitan. Baik, mari kita rujuk dalam Sunan Abu Daud hadis nombor 4607 ya. 4607 daripada Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahawa kami solat pada satu hari, kami solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah selesai baginda berpaling kepada kami, fawa'azana mau'izatan balighatan zarafat minhal uyunu wa wajilas minhal qulub, dan baginda memberi peringatan, nasihat yang begitu berbekas dalam hati ya, mau'izatan, sampai mengalir air mata kami dan bergetar hati kami. Demikian kita kata power tazkirah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun, maka berkata seseorang, bertanya seseorang, ya Rasulullah, ka'anna hazihi mau'izatu mawaddi'in, famaza ta'hadu ilaina. Wahai Rasulullah,
seolah-olah ini adalah nasihat, peringatan yang terakhir yang menjadi perpisahan. Maka apakah yang kamu wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah menjawab, usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ati wa in abdan habasyiyya, dan hendaklah dengar serta taat sekalipun kalian ini diperintah oleh seorang hamba daripada Habsyah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, kerana sesungguhnya sesiapa yang hidup panjang selepas aku di kalangan kalian, pasti dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ikhtilafan kasiran, ya, perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka wajib ke atas kalian, alaikum, wajib, ya, ke atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa yang mendapat petunjuk, ya, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali radhiyallahu anhum. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajizi. Berpegang teguhlah kepadanya dan gigitlahnya dengan gigi geraham kalian. Ini ialah satu kiasan, sebab kalau kita gigit dengan gigi kacip di depan ni senang terlepas. Tapi gigitlah dengan gigi geraham, maknanya pegangan yang kuat. Okey? Wa iyyakum, baru masuk. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah dan janganlah membuat perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kerana sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Noktah. Noktah ni saya tambah full stop. Maknanya lafaz terakhir tu, dan setiap bid'ah dan setiap kesesatan itu berada dalam neraka, tidak ada dalam Sunan Abu Daud, tidak ada dalam Sahih Muslim. Okey? Tambahan yang terakhir tu, bahawa setiap kesesatan itu dalam neraka, terdapat dalam Sunan An-Nasa'i dan juga Musnad Ahmad. Tambahan terakhir tu, para ahli hadis berbeza pandangan tentang darjatnya. Ada yang berkata ia sahih seperti Syekh Al-Albani, dan ada yang berkata ia daif seperti Syekh Syuaib Arnaud, dan rakan-rakannya dalam semakan mereka ke atas Musnad Ahmad. Tapi yang pentingnya, yang disepakati sahih semua, okey, oleh semua ahli hadis, ialah sampai wa kullu bid'atin dalalah sahaja, noktah. Okey, poin ini penting kerana dua. Okey, dua sebab penting. Kenapa? Pertama, ianya diperselisihkan sebagaimana saya bagi tahu tadi. Dan yang kedua, seandainya sahih sekalipun, tambahan yang terakhir bahawa setiap kesesatan itu dalam neraka, ia tidak bererti bahawa kita ini manusia boleh berkata si fulan, si fulana itu akan masuk neraka. Sebab syurga dan neraka adalah milik Allah, dan hanya Allah yang berhak berkata sekian orang boleh masuk syurga, sekian orang masuk neraka. Sekian orang dengan amalan-amalannya boleh masuk syurga dengan rahmat Allah, dan sekian orang dengan amalan-amalannya neraka. Ini hak Allah. Kita sebagai manusia tidak boleh berkata syurga atau neraka. Yang boleh kita katakan, kita berdoa, moga-moga kamu dapat masuk syurga. Kita berdoa. Ini sangat penting kerana apabila berbicara tentang bid'ah, saya perhatikan Ustaz Abu Hasan banyak kali menyebut masuk neraka ke, masuk neraka ke, masuk neraka ke. Okay, itu tak betul. Sebab pertama, lafaz neraka itu saya kata diperselisihkan. Nombor dua, seandainya sahih sekalipun, bukanlah kita. It is not up to us to say so and so person is going to hell. We cannot say that because that is only the right of Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Walaupun kita boleh berkata amalan ini bid'ah, amalan itu bid'ah, akidah ini bid'ah, kita tidak boleh berkata si fulan yang mengamalkan itu akan masuk neraka. Sebab neraka itu milik Allah, dan Allah mempertimbangkan semua faktor sebelum hendak memasukkan seseorang itu ke syurga ataupun ke neraka. Ini poin yang penting.
Okey, dan ini yang saya nak highlight ya, sebab saya lihat Ustaz Abu Hassan banyak kali sebut neraka-neraka, dan saya lihat banyak juga orang-orang selain yang orang lain-lain, termasuk ustaz-ustaz lain, bila bincang bab bid'ah ni, mereka kaitkan dengan neraka, mereka kaitkan habis tu aku ni masuk neraka dah, habis tu orang tu masuk neraka lah. Padahal kita hanya menegur itu adalah bid'ah, jangan buat apa, tapi kita tidak berkata si fulan akan masuk neraka, si fulanah akan masuk neraka. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, di mana keyakinan kita ialah kita tidak akan berkata si fulan si fulanah ini bakal pasti masuk syurga, pasti masuk neraka ya. Ini poin penting. Okey, hadis ini baca secara yang saya bacakan secara panjang tadi penting. Okey, nanti sebentar lagi ada poin-poin lain, kita akan kembali kepada hadis ini ya. Kita akan kembali kepada hadis ini. So itu poin pertama saya nak highlight. Kesalahan rujukan bukan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim, ringkas saja, lafaz yang Ustaz Abu Hassan baca itu sebenarnya dalam Sunan Abu Daud, dan dalam Sunan Abu Daud tidak ada lafaz bahawa setiap kesesatan itu masuk dalam neraka ataupun letaknya di dalam neraka. Neraka itu, saya ulangi, diperselisihkan darjatnya, tambahan itu diperselisihkan darjatnya, dan sekalipun sahih, kita tidak boleh berkata si fulan itu akan masuk neraka, sebab itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu poin pertama. Poin kedua, kita masuk pula, Ustaz Abu Hassan masuk pula tentang solat tarawih pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan dua perkara. Pertama, Umar Al-Khattab melakukan bid'ah kerana melaksanakan solat tarawih sebanyak 20 rakaat. Kedua, kerana Umar Al-Khattab melaksanakan solat tarawih secara berjamaah, padahal macam beliau berkatakan, Nabi SAW tidak pernah, zaman Nabi tidak pernah berjamaah ya, minit 6.15 dan seterusnya. Jadi di sini ingin saya betulkan bahawa solat tarawih itu sebenarnya ialah solat malam. Dan bila solat malam, okey, kita sebut tarawih, kita ingat itu sembahyang khusus. Tak, sebenarnya ianya solat malam yang juga boleh dilaksanakan pada malam-malam selain dari bulan Ramadan. Asalkan selepas Isyak sebelum subuh. Okey, selepas Isyak sebelum subuh disebut Qiyam mulai. Bulan Ramadan kita sebut Qiyam Ramadan. Kemudian nama itu berubah menjadi solat tarawih, kerana tarawih itu bererti rehat-rehat sebentar di antara 2 rakaat ataupun di antara 4 rakaat. Kaifiat ataupun cara melaksanakan solat tarawih itu ialah sebagaimana sebuah hadis riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 473 ikut penomboran Fathul Bari. Okey, beliau berkata, anna rajulan jaa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtub, baginda ketika itu sedang berkhutbah. Faqala, lelaki itu berkata, kaifa salatul lail, bagaimanakah kaifiat, bagaimanakah cara melaksanakan solat malam? Faqala, maka Nabi SAW menjawab, masna masna, fa iza khashita subha fa autir biwahidatin tutiru laka ma qad salaita. 2 rakaat, 2 rakaat. Dan apabila kamu bimbang akan masuk, akan datang waktu subuh, maka tutuplah solat sunat kamu itu dengan 1 rakaat solat witir. Ini cara pelaksanaan solat malam. Jadi meskipun meskipun Nabi SAW melaksanakan solat malamnya sebanyak 11 rakaat, yang ini 8 dengan 3 witir, dan satu lagi riwayat dikatakan 13 rakaat, itu mengambil kira sekali 2 rakaat ba'diyah Isyak, akan tetapi ianya terbuka kalau seseorang itu nak melaksanakan berapa rakaat sekalipun. Okey. Jadi meskipun yang terbaik bagi kita ialah kita ikut contoh Nabi SAW 11 rakaat, akan tetapi jika seseorang itu hendak melaksanakan dengan jumlah rakaat yang berbeza, maka dipersilakan, ia bukan bid'ah, ia ada dalil di sini bahawa solat malam itu ialah 2 rakaat, terserah berapa rakaat nak buat sampai kalau dia rasa dah nak masuk waktu subuh, maka tutuplah dengan solat witir. Kerana itulah
Kalau kita semak semua riwayat berkaitan dengan solat tarawih daripada generasi salaf, kita akan jumpa pelbagai riwayat dengan pelbagai jumlah rakaat. Bukan sekadar 20 saja, ada yang lagi banyak, ada yang sampai 41. Okey. Bukan mereka buat bid'ah, tapi mereka faham bahawa solat malam itu ia terbuka. Boleh nak buat berapa rakaat sekalipun. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW memang pernah solat berjamaah pada zaman baginda. Solat tarawih berjamaah, ya. Hanya baginda tidak membuatnya setiap malam. Baginda membuat pada beberapa malam pertama, kemudian tengok ramai orang, baginda meninggalkannya kerana bimbang ia diwajibkan. Dan juga baginda melakukan pada beberapa malam yang terakhir. Ya, hadis-hadis dalam bab ini masyhur, ada dalam Sahih Bukhari, Muslim dan juga lain-lain. Ya. Jadi tentang bid'ah yang didakwa dibuat oleh Umar ni, ia bukan bid'ah, tiada bid'ah langsung. Sebab kalau yang benar, yang sahih, orang pada zaman Umar melaksanakan 20 rakaat. Okey, bukan Umar yang perintah 20 rakaat. Tapi tak apa, lebih kurang sama. Okey, jadi 20 rakaat pada zaman Umar melaksanakannya secara berjemaah, ia bukan bid'ah. Umar tidak membuat apa-apa bid'ah. Okey, saya laju sikit tak apa ke? Sebab banyak poin nak highlight ni, kan video saya jadi panjang berjela-jela pula. Okey, seterusnya Ustaz Abu Hassan masuk kepada zaman pemerintahan Uthman pula, dan beliau membawa contoh Al-Quran. Contoh pembukuan Al-Quran, contoh meletak titik-titik pada huruf-huruf Al-Quran, titik ba, titik ta, jim, kha, apa semua tu. Dan juga meletak baris. Dan beliau menggunakan ini sebagai satu contoh bahawa Uthman membuat bid'ah. Okey. Ini adalah satu hujah yang masyhur, dan untuk memberi kefahaman terbaik kepada para penonton, saya nak guna satu alat sebagai membantu kefahaman. Ini mesin trim rambut yang saya guna untuk trim rambut jambang apa. Okey, jenama Panasonic. Kamera boleh fokus ke? Okey. Ini mesin trim rambut, ya. Ini sebagai alat untuk membantu kefahaman, ya, secara analogi. Okey. Baik. Apabila Islam melarang kita membuat bid'ah, salah satu tujuannya, salah satu objektifnya ialah untuk memelihara ketulenan Islam, ketulenan agama Islam. Okay, sebab Rasulullah SAW adalah rasul yang terakhir. Ya, selepasnya tak adakan rasul lagi dah. Jadi Islam ni lama sebelum kiamat. Okey, dan hendak dipelihara Islam ni tulen selama yang boleh. Sebab itu baginda melarang bid'ah. Ya. Okey. Saya bagi contoh. Ini adalah alat trim rambut. Macam mana saya nak pastikan alat ini tulen? Okey, ada yang kita panggil surat jaminan, warranty daripada Panasonic. Okey. Dengan adanya jaminan setahun, ya, jadi kita dapat pastikan ini adalah benda yang tulen. Surat ini dia tak mengganggu sebab yang ni masih as it is. Dia masih lagi mesin trim rambut. Tapi ia adalah surat yang bantu. Okey, bantu kita memberi keyakinan bahawa ini adalah alat yang tulen. Kalau kita beli, katakanlah beli, tanya surat warranty, tak ada. Warranty pun, nanti bila-bila rosak, you bawa kedai lah. Macam mana pula tu? Tak apa, nanti you bawa receipt sajalah. Tak, saya nak yang ini. Okey. Jadi, yang ini dia membantu kita untuk tahu bahawa alat ini memang tulen daripada Panasonic. Okey. Sebagai contoh, surat warranty. Kemudian apa lagi dapat, ya? Dapat pula buku panduan yang ringkas. Beberapa muka surat saja, tak adalah susah nak pakai kan. Buku panduan yang ringkas untuk menggunakan alat ini. Tapi adakah ia mengganggu alat ni? Tak. Dia yang ni masih sebagaimananya, dia masih original begini. Ini buku panduan pengguna ni sekadar membantu penggunaan alat ini. Ia tidak mencemari ketulenan alat ini. Okey, buku ini. Kemudian bila dah beli yang ni dia ada macam-macam aksesori, ada charger, ada yang sikat ke atas ni ada beberapa jenis, ada dia bagi berus, ada dia bagi apa nak kata minyak pun dia bagi sekali.
Okey, kalau banyak-banyak macam tu kita beli kan berterabur pula. Maka dikumpulkan semuanya dalam satu kotak. Okey, dikumpulkan semuanya dalam satu kotak. Apakah pengumpulan semuanya dalam satu kotak menjejaskan ketulinan alat ini? Tidak, sebab alat ini masih sebagaimana aslinya. Masih sebagaimana aslinya. Jadi, saya nak pastikan benda ni asli, ya, saya ada surat waranti, ia membantu membuktikan keaslian benda ni. Bukan cetak rompak punya, bukan pakai sebulan lepas tu rosak. Okey. Kemudian ada juga buku panduan operasi untuk membantu saya menggunakan alat ini dengan betul. Tapi buku ini, dia tidak mengganggu ketulinan alat ini. Alat ini masih sebagaimana aslinya. Kemudian alat ini dan macam-macam aksesorinya lagi, semuanya dihimpunkan dalam satu kotak. Okey. Ada pun Harvey Norman. Okey, Harvey Norman, semuanya dalam satu kotak, dan penghimpunannya dalam kotak ini tidak menjejaskan alat ini. Ya, alat ini masih tulen sebagaimana adanya. Ya. Penting ni. Okey, sebab saya nak benda ni tulen, tapi hal lain ni pun okey, ada peranannya, tapi yang ini masih ketulinan, tidak ada apa-apa pembaharuan padanya. Masih lagi tulen, ya. Maka demikianlah juga, sebagai analogi, sebagai permisalan, demikianlah juga apabila dihimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf, ia umpama menghimpunkan ini dengan alat-alatnya dalam satu kotak. Akan tetapi tak buat apa-apa yang baharu pun, sebab benda ni masih sebagaimana aslinya. Jadi walaupun dihimpunkan Al-Quran itu dalam satu mushaf, tidak ada apa-apa pembaharuan yang dibuat, sebab Al-Quran itu masih Al-Quran. Cuma ianya dihimpunkan dalam satu mushaf. Okay. Kemudian adanya titik-titik. Kan ada titik-titik apa semua tu, supaya orang dapat kenal huruf dengan betul. Huruf ba, huruf ta, apa semua kan. Dapat kenal dengan betul. Ia umpama warranty card ini, yang dengannya kita dapat kenal bahawa alat ini memang yang betul, yang asli. Okey, tapi alat ini tidak mengganggu ketulinannya. Sebagaimana juga titik-titik itu tidak mengganggu ketulinan Al-Quran itu. Al-Quran itu still as it is. Okey. Dan kemudiannya ada pula baris-baris untuk bantu kita baca dengan betul. Ia umpama buku ini yang bantu kita operate, menggunakan alat ini dengan betul. Umpama, ya. Habis tu kalau bid'ah tu macam mana? Kalau bid'ah yang dilarang oleh agama ialah kalau saya ubah benda ni. Okay, saya ubah benda ni, saya buat sesuatu yang baru daripadanya. Yang tak ada kaitan dengan buku operasi, tak ada kaitan dengan sijil apa. Katakanlah, alat ini dalam dia ada bateri lithium ion. Okay, dalam ni ada bateri lithium ion. Okey, katakanlah saya buka skru dia apa semua tu, saya adjust wiring dia apa, supaya ya tempat chargingnya ni bukan sekadar untuk current masuk, tetapi boleh juga current keluar, di mana saya guna alat ini sebagai power bank untuk charge telefon. Guna hair trimmer untuk charge telefon. Ini sebagai power bank. Itu tu baru saya menggunakan yang ini untuk tujuan lain. Okey? Ataupun okay, kat atas ni ada blade, dia ada motor, ada blade, apa kan. Saya guna ini musim PKP sekarang ni orang potong rumput pun tak mari. Saya guna ni nak potong rumput. Bukan potong rambut, nak potong rumput, nak trim rumput. Ini boleh adjust. Rumput panjang macam mana ke apa ke, boleh adjust. Saya gunakan untuk potong rumput. Di situ baru berlaku kesalahan. Sebab mesin ini tidak dimaksudkan sebagai power bank. Ianya juga bukan untuk potong rumput. Tapi nak guna, boleh ke? Hasanah kan? Baik ke? Hasanah apa? Tak boleh ya. Kalau saya buat macam tu, barulah bid'ah. Jadi bid'ah dalam Al-Quran bukanlah pada meletak titik, bukanlah pada meletak baris, bukanlah pada menghimpunkannya dalam satu mushaf, tapi bid'ah dalam Al-Quran itu ialah apabila bacaannya tu, qiraat, cara membaca itu berbeza daripada 7 qiraat yang pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okey. Letak titik apa sekalipun, tapi kemudiannya cara bacaan tu betul, salah satu daripada 7 qiraat itu, maka ia memang bagus. Tapi letak titik, tak letak titik, orang tu baca dengan cara qiraat yang sangat pelik, maka menjadilah ia sesuatu yang baharu, dan itulah yang sebenarnya dilarang oleh Islam. Itulah sebenarnya bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya, titik ke baris ke menghimpun dalam satu mushaf, semua itu sekadar perkara-perkara teknikal yang membantu pelaksanaan Al-Quran. Saya ulangi, titik, baris, mushaf itu semua perkara-perkara teknikal yang membantu pelaksanaan Al-Quran supaya kita dapat baca dengan betul. Bid'ah tu tidak letak pada perkara-perkara teknikal tu, tapi the end result kita baca tu macam mana. Sebagaimana Al-Quran sekarang ini, kita boleh, sekarang dah ada tajwid yang hukum tajwidnya berwarna-warni kan. Sekarang ni guna bukan sekali lagi menghimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf. Okay? Sekarang ni Al-Quran dihimpun dalam satu CD-ROM. Sekarang ni CD-ROM tak ada, semuanya dihimpun dalam bentuk digital memory ke apa ke, saya tak tahu, tapi ada dalam phone, ada dalam iPad, ada dalam tablet kita. Okay? Semua itu bukan bid'ah. Itu bukanlah bid'ah yang dilarang oleh agama, sebab Al-Quran itu tetap sama, kita baca tetap sama. Okay? Yang menjadi bid'ah bila seseorang tu baca bunyi dia lain macam betul, bukan daripada 7 qiraat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Jadi saya harap perkara ini difahami dengan baik. Okay. Perkara-perkara teknikal yang membantu itu, macam sekarang ini, saya bagi contoh lain ya. Nak menentukan waktu solat, kita guna ilmu falak yang sekarang ini telah pun ada dalam aplikasi telefon kita ni. Kita masukkan koordinat ataupun dia auto detect location, kemudian kita set ikut kiraan mazhab Syafi'i ke apa ke. Kalau waktu subuh tu nak tambah 8 minit pun boleh adjust lagi apa semua. Itu perkara-perkara teknikal. Tapi hasilnya kita tetap azan pada waktu yang sepatutnya, maknanya okey lah tu. Okay? Jadi jangan keliru dalam perkara ini. Okay? Dan ianya bukanlah apa nak kata termasuk dalam bid'ah yang dilarang oleh agama. Sebab bid'ah ni, macam tadi saya sebut, dilarang kerana Islam hendak memelihara ketulinan agama ini. Okay, dengan adanya perkara-perkara teknikal itu yang dapat membantu menjaga ketulinan agama supaya kita dapat beribadah dengan betul, dengan cara yang original, maka ia adalah okey dan boleh sahaja. Ya, okay. Faham? Saya tak jual tau, contoh saja. Okay? Saya bukan ejen Panasonic menjual hair trimmer. Okay? Saya pakai untuk rambut saya je. Jadi kembali kepada contoh yang diberi oleh Ustaz Abu Hassan, Saidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu tidak membuat apa-apa bid'ah. Sebab beliau menghimpunkan, letak titik, letak baris, itu semua perkara-perkara teknikal untuk membantu pelaksanaan bacaan Al-Quran. Ya, perkara-perkara teknikal yang membantu agama. Ia tidak mengubah keaslian agama itu sendiri. Okey, setakat ni kita beralih ke seterusnya pula. Okey, beliau masuk ke contoh mikrofon. Okey, mikrofon. Kalau kita rujuk balik hadis kita baca tadi daripada Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkasnya menerangkan bahawa akan ada banyak khilaf. Baginda suruh kita berpegang teguh pada sunnah, gigit dengan geraham, dan selepas itu saja baginda memberi larangan, janganlah membuat perkara-perkara baru, kerana setiap yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Jadi apa? Perkara yang baru itu merujuk kepada sunnah Nabi itu sendiri. Maknanya jangan buat sunnah yang baru. Jangan buat sunnah yang baru. Sebab tu hadis tu penting. Hadis larangan bid'ah, baik yang dalam Sahih Muslim ke, baik yang dalam Abu Daud ke, baik yang dalam Tirmizi ke, baik dalam An-Nasa'i ke, penting dibaca secara keseluruhan. Kesalahan yang kronik, yang berat yang berlaku ialah bila dibaca lafaz bid'ah tu saja, lalu kemudian cuba ditakwilkan. Kenapa? Takkan semua benda baru salah.
Tapi kalau kita baca keseluruhannya, kita dapat lihat bahawa Rasulullah SAW menyuruh kita berpegang teguh pada sunnah dan jauhilah dan janganlah buat perkara baru. Maksudnya apa? Jangan buat perkara baru di atas sunnah tersebut. Sama juga dalam lafaz dalam Sunan An-Nasa'i, ya. Sebaik-baik perkataan ialah kitabullah, sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad, dan kemudiannya disambung dengan larangan berbuat bid'ah. Berarti apa? Bid'ah itu perkara-perkara baru berbanding Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tak ajar kita tentang mikrofon, tak ajar kita tentang video, dia tak ajar kita tentang YouTube ke apa ke. Jadi nak buat macam mana pun silakan. Al-Quran dan Sunnah mengajar kita tentang akidah. Yang itu jangan buat benda baru. Akidah kita, Allah SWT di langit, tinggi di atas arasnya. Jangan ubah-ubah yang tu. Jangan buat akidah yang baru. Kononnya Allah di mana-mana. Kononnya Allah tidak di mana-mana. Kononnya tak boleh bincang langsung bab itu. Sebab mana-mana ni bukan perkataan sesuai untuk Allah. Okay? Al-Quran dan Sunnah datang mengajar kita tentang ibadah. Maka kita beribadah sebagaimana Al-Quran dan Sunnah ajar. Jangan kita buat ibadah yang baru. Walaupun yang kecil, sehinggalah yang besar. Al-Quran dan Sunnah juga mengajar kita tentang hukum hakam. Ya? Kalau hukum hakam itu adanya hukum yang baru, tetapi dikaitkan, ada hubungan dengan hukum asal berdasarkan kaedah qiyas, maka yang itu betul, tak mengapa. Sebab ada hubungannya juga. Ataupun berdasarkan ijma'. Betul juga, sebab ijma' itu sendiri adalah satu kaedah pendalilan yang berasal daripada Al-Quran dan hadis. Adapun mikrofon, adapun menggunakan telefon untuk membaca Al-Quran, alat-alat dunia ni semua, ia tidak termasuk dalam larangan bid'ah. Saya ulangi, ia tidak termasuk dalam larangan bid'ah, ya. Sebab perkara ini berulang-ulang yang disebut bukan saja oleh Ustaz Abu Hassan, tetapi lain-lain juga. Pakai kereta boleh juga, kenapa tak naik unta? Pakai telefon boleh juga, kenapa tak pakai burung merpati, ikat nota dekat kaki dia, suruh dia terbang? Nak hantar mesej, jangan pakai WhatsApp, jangan pakai Telegram. Kan, jadi hadis itu baca selengkapnya, baca sepenuhnya. Ya, tuan-tuan apa tengok, banyak orang bila berhujah dengan bid'ah hasanah ni, dia baca hadis tu yang rangkap tu saja. Lalu takkan semua benda baru tak boleh, takkan kereta tak boleh, apa tak boleh. Jadi mereka mula mentakwilkannya. Kalau dibacakan hadis tu seluruhnya, akan kita faham, akan kita tahu bahawa benda baharu yang dilarang itu ialah benda baharu berbanding ajaran asal Al-Quran dan Al-Sunnah. Baik, seterusnya, okey, Ustaz Abu Hassan membacakan sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi bahawa setiap anak Adam berbuat dosa dan sebaik-baik yang berbuat dosa ialah mereka yang bertaubat, dan beliau berkata itu hadis sahih. Sekadar yang saya semak hadis tu riwayat Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi setelah itu berkata haza hadis gharib. Gharib ini di sisi Imam Tirmizi bermaksud dhaif. Jadi saya tidak tahu siapa yang mensahihkannya. Kalau mengikut penilaian Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berkata hadis itu hasan. Tidak ada yang sampai ke taraf dhaif. Tapi tak apa. Yang pentingnya beliau menggunakan hadis itu untuk menunjukkan bahawa perkataan kullu itu tidak semestinya bermaksud semua. Tidak semestinya bermaksud setiap. Akan tetapi bermaksud sebahagian. Tapi kita biasa berzikir kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala, dan bahawa Allah ni atas setiap sesuatu maha berkuasa. Jadi macam mana? Bahawa Allah ni atas sebahagian perkara maha berkuasa, sebahagian lagi tak berkuasa ke? Okey. Jadi kullu itu bermaksud setiap, melainkan ada petunjuk, ada qarinah yang mengecualikannya. Sebagai contoh, setiap orang duduk rumah musim COVID-19 ni, kecuali mereka yang ada surat kebenaran untuk pergi kerja, sebagai contoh. Kalau ada pengecualian, tak apa, okey. Itu poin pertama. Poin kedua, beliau bawa tentang kemaksuman. Okey, maksudnya para nabi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat dosa ataupun tidak. Yang ini saya nak kena highlight sedikit, bahawa kita memang belajar bahawa para nabi ini maksum, akan tapi ada perincian yang saya nak utarakan, ya. Di sini ada perinciannya bahawa
Para Nabi jika dalam rangka mereka menjalankan tugas mereka sebagai messenger of God, pembawa risalah Allah, menyebarkan risalah agama, tidak ada kesilapan di sana. Akan tetapi dalam perbuatan mereka sebagai manusia biasa, sebab mereka manusia sebagaimana ayat terakhir ya, salah satu ayat terakhir di surah Al-Kahfi, mereka ini manusia. Dan apakah mereka maksum daripada dosa atau tidak? Dosa di sini sebagai manusia terbahagi dua. Kalau dosa-dosa besar, ya, para Nabi mereka maksum daripada dosa-dosa besar. Akan tetapi untuk dosa kecil, mereka tidak maksum daripadanya. Saya ulangi, bukan Sasul cakap. Okey, saya ulangi ya. Kemaksuman para Nabi dia terbahagi dua. Dalam urusan agama, urusan mereka menyampaikan syariat Islam, tak ada kesalahan, tak ada dosa di situ. Akan tetapi urusan mereka sebagai manusia biasa, maka ia seterusnya terbahagi kepada dua. Dosa besar memang mereka maksum daripadanya, Allah pelihara mereka daripada dosa besar. Akan tetapi dosa kecil mereka tidak maksum daripadanya, ya. Siapa cakap ni? Mari saya baca kata-kata penjelasan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Boleh rujuk Majmu' Fatawa jilid keempat muka surat 319. Jilid keempat muka surat 319, di mana beliau berkata, sesungguhnya pandangan bahawasanya para Nabi mereka itu maksum daripada dosa-dosa besar, bukan dosa kecil. Ia adalah pandangan huwa qaulu aksari ulama'il islami wa jami'it tawaif, bahawa ia adalah pandangan kebanyakan ulama Islam dan semua kumpulan-kumpulan. Hatta innahu qaulu aksari ahlil kalam, sehingga bahkan ia juga merupakan pandangan kebanyakan ahli kalam. Kama zakara Abu Hasan Al-Amidi, sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Amidi, anna haza qaulu aksaril asy'ariyati wa huwa aidan qaulu aksari ahli tafsiri wal hadisi wal fuqaha. Bahawasanya ini adalah pandangan bahawa para Nabi mereka tidak maksum daripada dosa kecil. Bahawasanya ini adalah pandangan kebanyakan Asy'ariyah, tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan ia juga adalah pandangan kebanyakan ahli tafsir, ahli hadis dan fuqaha. Kemudian Ibn Taymiyah sambung lagi, bahkan tidak dinukil daripada generasi salaf dan para imam dan para sahabat dan para tabi'in dan tabi'in illa ma yuwafiqu hazal qaul, melainkan apa yang selari dengan pandangan ini. Jadi para Nabi maksum, ya betul, maksum dalam peranan mereka menyebarkan risalah Allah, maksum daripada dosa besar, akan tetapi dosa kecil mereka tidak maksum daripadanya. Okey, kita sambung lagi. Seterusnya, Ustaz Abu Hassan berkata, hadis yang melarang bid'ah itu dikecualikan oleh hadis man sanna fil Islam. Sesiapa yang membuat perkara yang baik dalam Islam, maka dia mendapat pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Hadis itu sahih, ada dalam Sahih Muslim, dan beliau berkata hadis itu mengecualikan keumuman hadis yang melarang bid'ah. Pandangan ini walaupun masyhur perlu disemak semula. Kenapa? Ingat tak tadi kita baca hadis itu secara panjang, sengaja saya baca keseluruhan hadis. Orang yang bertanya tu, dia berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat kamu yang terakhir, nasihat perpisahan. So, apakah wasiat kamu? Lalu Rasulullah memberi wasiat yang antaranya berpegang kepada sunnah dan jauhi perkara-perkara baru, di mana perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini adalah nasihat, adalah wasiat Rasulullah. Seandainya dalam wasiat itu ada pengecualiannya, menjadi kewajipan Rasulullah SAW menerangkan pengecualian itu saat-saat itu juga. Tak boleh dah bagi nasihat akhir macam wasiat, tapi kejap, nanti you refer Jarir, ada hadis lain yang mengecualikannya. Dia tak boleh begitu tu. Jadi betul hadis itu umum, tapi hadis itu bila kita tengok keseluruhan teks, ia membentuk asas Islam, di mana hadis-hadis lain
perlu ditafsirkan di bawah naungan hadis ini. Hadis ini tidak boleh dikecualikan oleh hadis lain. Sama juga yang riwayat Imam Nasa'i tu. Ia adalah hadis yang Nabi SAW biasa sampaikan di pembukaan khutbahnya. Yang biasa kita dengar mungkin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina sehingga akhir. Dan di akhir itulah baginda Nabi memperingatkan umat tentang bid'ah. Dan ini baginda ulang-ulang-ulang. Hampir setiap kali memulakan khutbah, baginda ulang-ulang. Dan bila khutbah Nabi ini dihadir oleh berbagai lapisan masyarakat. Ada yang dah lama peluk Islam, ada yang baru peluk Islam, ada yang senior, ada yang junior, ada yang datang Arab Badui daripada luar Madinah, ada yang baru peluk Islam, ada yang bahasa ibunda dia bukan bahasa Arab. Seandainya ada pengecualian bagi hadis larangan bid'ah itu, merupakan kewajipan bagi Rasulullah untuk menerangkan pengecualian itu there and then, pada saat itu juga. Tak boleh kata ada pengecualiannya lain. Ada pengecualiannya tapi tanya sahabat lainnya. Tak boleh macam tu. Jadi hadis ini membentuk asas. Dan hadis lain hendaklah difahami, ditafsir berdasarkan asas ini. Okey? Ini kena faham betul. Sebab banyak orang kata, memang ada ulama pun berkata demikian, bahawa hadis ini mengkhususkan ataupun mengkecualikan hadis yang umum ini. Dan ulama ni kalau kita baca, bila diorang quote hadis yang larangan bid'ah tu, mereka hanya quote rangkap itu saja, bukan keseluruhan hadis. Padahal jika dirujuk pada keseluruhan hadis, kita akan faham ia membentuk dasar agama ini, ia membentuk asas agama ini. Tak boleh ia dikecualikan oleh hadis lain. Sebaliknya hadis lain perlu difahami di bawah naungan hadis ini. Okey, jadi man sanna fil Islam, perkataan sanna itu dalam kamus sekarang memang bermaksud mencipta sesuatu yang baru. Akan tapi kalau kita rujuk bahasa Arab yang diguna pada zaman Nabi SAW, ia juga bermaksud menghidupkan sesuatu yang asalnya memang ada dalam syariat Islam. Okay, perkataan sanna tu, man sanna fil Islam, sesiapa yang sanna dalam Islam, tidak bererti mencipta sesuatu yang baru, akan tetapi menghidupkan sesuatu yang telah sedia disyariatkan dalam Islam, yang telah sedia ada dalam Islam. So hadis itu, man sanna fil Islam, memang sahih, ada dalam sahih Muslim, akan tetapi maksudnya ialah kita menghidupkan kembali sesuatu yang ada dalam Islam. Maka dengan itu kita akan mendapat pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Okey, perkara ini ada saya jelaskan dengan lebih terperinci dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Okey, Ustaz Abu Hassan banyak kali sebutkan kita kena faham hadis dalam konteksnya, dengan pelbagai-bagai hukumnya, dengan apa semua tu. Jadi ini hadis ni yang melarang bid'ah, kita faham seluruhnya, kita akan dapat tahu ia membentuk asas, membentuk dasar dalam agama. Ya, hadis lain difahami di bawah naungan hadis ini, bukan hadis lain pula yang menafsirkannya. Okey. Kemudian ada sesuatu yang pelik yang Ustaz Abu Hassan highlight, yang kemukakan, bahawa beliau menerangkan bahawa Nabi memang tak wirid selepas solat. Nabi ajar wirid tapi tak wirid selepas solat. Saya rasa mungkin ada kesilapan ke tersasul cakap ke slip of tongue ke apa ke. Nabi SAW berzikir selepas solat dengan bacaan-bacaan zikir yang khusus yang baginda ajar untuk kita baca. Okey, dan para sahabat meriwayatkannya dan ia sampai kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih. Jadi Nabi SAW berzikir dan mengajar zikir. Bukan sekadar mengajar tapi tak zikir. Yang itu lain sikit. Okey. Ada pun mereka yang kata tak mau zikir, tu bukan tak mau zikir. Okey. Yang dimasukkan ialah berzikir hendaklah dengan apa yang Rasulullah ajar. Bukan kita suka-suka pergi ambil zikir yang lain-lain. Okey, yang pertama. Yang kedua, nak ajar tu boleh, tapi pastikan dulu makmum masbuk sudah tak ada. Maknanya imam dah habis solat, pusing. Jangan duk menghadap kiblat lagi, pusing menghadap jemaah. Tengok makmum masbuk semua dah habis. Okey, jom kita belajar zikir. Jangan buat zikir sendiri-sendiri.
zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak berzikir secara kuat boleh, nak ajar zikir boleh, tetapi ajarlah zikir yang Rasulullah ajar. Okey, bukan yang buat-buat sendiri atau ambil daripada hadis sana bawa masuk dalam solat seolah-olah Rasulullah ni tak ajar solat langsung. Tak ajar zikir langsung, ya. Okey. Seterusnya, Ustaz Abu Hassan highlight bahawa apa yang Nabi tak buat itu bukanlah dalil, bukanlah hujah, dan bahkan boleh kata tak akademik benda gitu. Yang ini saya nak highlightkan, ya. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, beliau adalah pesuruh Allah yang membawa risalah Allah, yang ini agama Islam ini. Jika Rasulullah tidak membawa risalah itu, berarti tidak mengajarnya, tidak mengamalkannya untuk kita ikuti, berarti ia memang bukan risalah yang Allah nak dia sampaikan. Boleh tangkap tak? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah, and he brings the message of Allah to us, the message of Islam. If he did not teach anything about Islam, if he did not practice it, that means there is not the message for him to convey. It is not part of Islam. So when we say the Prophet did not do it, it is a hujah, it is an argument in the deen. It is because that it is his duty to relay, to teach us. If he did not teach us, that means it is not part of the religion. Okay? Saya ulang balik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah, rasul Allah, pesuruh Allah yang membawa risalah Allah. Yang ini agama Islam. Apa yang bagi dia tak bawa, berarti tak amalkan ke, tak ajar ke, berarti ia memang bukan sebahagian daripada ajaran Islam itu sendiri. Sebab kalau memang ajaran Islam, baginda akan sampaikannya. Di sini tuan-tuan dan puan-puan kena berhati-hati, ya. Bukan Ustaz Abu Hassan, tapi ada ustaz lain yang sangat biadab kepada Allah, sangat biadab kepada Rasulullah. Mereka berhujah Rasulullah ni sibuk berdakwah, berperang, family issue, family matter, bersosial apa semua tu, tak sempat nak ajar semua, tak sempat nak amalkan semua. Bro, kalau kau sendiri tu time management very bad, don't assume the Prophet time management is very bad. Kalau kalian sendiri, walaupun pakai title ustaz, walaupun ada selendang, pengurusan masa tak bagus, jangan anggap Rasulullah SAW tu pengurusan masa tak bagus. Seandainya ada mesej yang baginda kena sampaikan berkaitan dengan Islam, baginda akan sampaikan. Dan baginda tak semestinya kena amalkan semua. Sebahagiannya baginda ajar kepada sahabat. Dalam musafir pun, sedang berkenderaan pun, baginda pesan pada sahabat yang sebelahnya. Tak semestinya semua kena buat majlis ilmu. Okey? Jadi berhati-hati dengan orang macam ni. Mereka kita nampak tawaduk, nampak rendah diri, cakap lembut aja kat dalam TV tu, paling biadab kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati, ya, mereka ni duk bawa konsep altar ini. Okey? Ini bukan Ustaz Abu Hassan, ini yang lain, okey? Ustaz Abu Hassan dia cerita ni, tapi saya jelaskan, ya, bahawa apa yang ditinggal kalau Rasulullah tak buat, berarti ia memang bukan daripada agama. Sebab tu juga kita tidak buat. Okey? Alright. Seterusnya kita ke poin. Panjang nota saya ni. Kan jelas nak cakap, buatlah nota, bukan main sembang kosong saja kan. Okey. Seterusnya Ustaz Abu Hassan masuk dalam bab talqin. Lalu dia berkata, tapi tak apalah. Saya nak highlight yang penting saja. Dah banyak masa dah ni, 47 minit dah. Okey. Apa yang kita tolak ialah talqin yang saya panggil talqin soalan bocor. Di mana apabila telah dikebumikan jenazah, ustaz ke imam ke apa ke, di situ dia mengajar soalan bocor kepada yang dikebumikan tu. Wahai fulan bin fulanah. Bin fulanah, yang kalau lah jenazah ke dalam tu terkejut, apa sah panggil aku macam tu pula. Dan inilah hadis yang riwayat Imam At-Tabarani bukan daripada Utsman ibn Affan, tetapi daripada Abi Umamah Al-Bahili. Okey. Paling baik sanad ini dikatakan soleh. Soleh ni boleh jadi hasan, boleh jadi dhaif, boleh jadi sahih. Sebab yang kata soleh tu ialah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau tak berani nak kata sahih, tak berani nak kata hasan. Okey, beliau sebut soleh. Okey.
Pada hadis-hadis terkemudian semak ada kelemahan dalamnya. Sebahagian pihak berkata boleh diamalkan atas dasar anjuran beramal, ya. Hadis dhaif boleh diamalkan atas dasar anjuran beramal. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, pengamalan hadis-hadis dhaif ada syaratnya. Antara syaratnya, ia tidak boleh masuk dalam urusan akidah. Bila dah masuk dalam kubur, dah masuk dalam alam barzah, itu urusan akidah. Dan kita tak boleh guna hadis dhaif untuk urusan akidah. Poin penting di situ. Yang pertama. Yang kedua, hadis yang dibaca oleh Ustaz Abu Hasan, itu riwayat Imam Abu Daud dan betul. Okey, dan betul daripada Uthman ibnu Affan bahawa setelah dikebumikan, Rasulullah SAW menganjur para sahabat yang ada di sekeliling untuk istighfar, mohon ampun kepadanya kerana dan dimintakan dia diberi ketetapan kerana dia sekarang sedang disoal. Itu yang betul. Itu yang sahih. Jadi talqin yang saya dan geng tolak ialah talqin soalan bocor. Itu kami tolak sebab walaupun sahih sanadnya, matanya dipersoalkan. Sebab apabila seseorang itu disoal dalam kubur, dia akan jawab berdasarkan keyakinan dan amalannya di dunia dahulu. Dia tak boleh time tu twist. Dulu dia buat lain, tiba-tiba ada orang ajar, okey nanti malaikat mari aku jawab macam tu. Tak boleh dah, tak boleh. Okey, bila dah dikemukakan, kita akan jawab automatik, kita akan terjawab, tak boleh nak pilih-pilih apa yang merupakan keyakinan dan amalan kita ketika hidup di dunia dahulu. Okey? Tak boleh nak tukar-tukar lagi. Tak akan, tetapi ada pun hadis yang kedua. Talqin yang dengan erti kita mendoakan kemaafan, ketetapan kerana dia disoal, ya kita berdoa. Yang itu memang sahih dan kita melakukan yang sedemikian. Itu talqin yang sahih. Talqin yang kita tolak ialah talqin, saya panggil talqin soalan bocor, ya. Hadisnya dhaif, nak amalkan tu fadail amal. Nanti dulu tengok syaratnya. Antara syaratnya tak boleh dalam bab akidah, tak boleh dalam bab hukum hakam. Bila dah kebumikan, dia masuk alam barzah, itu dalam hal akidah, perkara gaib, kita tak tahu lagi dah, tak boleh nak amalkan hadis yang dhaif. Baik, akhirnya kesimpulannya, kesimpulan daripada Ustaz Abu Hasan bahawa boleh buat benda baik asalkan tiada nas yang melarang. Okey, jadi saya pun buat kesimpulan juga, tak payah buat benda baik sebab Islam yang original itu, Islam yang asal itu baik semuanya. Dan ukuran baik tak baik itu bukan daripada kita, tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah bagi kita tu baik semuanya. Okey, jadi tak payah nak buat benda-benda baru yang lain, benda-benda baharu yang lain, akidah baharu, ibadah baharu, apa semua tu, kemudian mendakwa ia adalah baik. Ada pun perkara-perkara teknikal yang membantu agama, seperti tadi contoh apa? Menggunakan aplikasi phone untuk menentukan waktu solat, menggunakan Al-Quran dalam phone, menggunakan tajwid yang warna-warni, apa semua tu. Ini adalah perkara-perkara teknikal yang membantu agama, maka dipersilakan mana yang sesiapa rasa okey. Asalkan ajaran, the core teaching of Islam is still original as it is. Still original as it is. Ya, jadi ini yang saya nak sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya sebagaimana yang saya jelaskan di awal video ini. Saya minta maaf kalau ada yang saya terlebih kata ke apa ke. Saya sangat menghormati Ustaz Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Dan bahkan 2-3 hari juga saya dah fikir nak buat video ke tak, nak buat video ke tak, macam mana ni. Tapi objektif saya ialah supaya semua peninggalan, semua kesan-kesan peninggalan Ustaz Abu Hasan sebagaimana surah Yasin ayat 12 itu semuanya baik-baik belaka. Kalau ada orang nak buat bid'ah, biarlah dia buat atas hujah dia sendiri, bukan kerana dia mengikuti video Ustaz Abu Hasan sebentar tadi itu, ya. Dan ada yang tadi saya marah-marah tu saya marah ustaz lain, bukan saya marah Ustaz Abu Hasan, ya. Itu ustaz lain, ya, yang saya terbawa masuk ke dalam video ini. Baik, moga-moga bermanfaat. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.